60. 60 Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, boleh kita mula? Kak Riza nak baca dulu? Tak nak. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalbuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaqulu qalqalah minal kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Kalau boleh kan pada kalimah ala tu nipis, kalimah Allah tu jangan ala Allah, dia jadi sama nipis. Wa yaquluna 'ala Allah. 'Ala Allah, dia kena tebal kalimah Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Tu dia. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnas ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك قال أأقررتم وأخذتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ma. Okey, Kak Su eh. Kak Su ngaji ke? Ngaji. Macam tengah nak memek binten tu. Ustazah tahu je. Ya, mestilah Tak tahu. apa, Kak Su. Tengok belakang tahu dah. Kak Su ngaji, lepas tu nanti lepas ni boleh dengar je dekat dalam, bising. Ni Kak Su masuk bilik makan kejap. Okey. Tengah Okay, ada ni 61 kan? Ada game antara universiti. Okey. 60 Kak. Sorry. Aduh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwunal Na'al. Ya. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Alsinatahum bil kitab. Dengar. Alsinatahum bil kitab. Ya. Alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal. Jangan litahsabuhu. Bu panjang, hu yang pendek. Okay. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi Yaquluna huwa min. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ما هو من عند. Okay. وما هو من عند الله ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. ويقولون على الله Okay. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. Okay. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. Kak Su, Rabbaniyi. Ya. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. تعلمون الكتاب. يعلمون الكتاب. Bukan you Kak. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Okay. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Wa bima kuntum tadrusun.
ولا يأمركم أن Lagi sekali. تتخذوا Wala ya. Jangan ولا ya. أوكي ولا يأمركم أن تتخذوا Belum sikit lagi. Wala ya'murakum an tattakhidul. ولا يأمركم Tak jadi. Dia jangan ya. Wala ya. Wala ya. ولا ي Ya. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة Malaikah. ملائكة Ya. والنبيين أربابا Wan nabiyyi. والنبيين أربابا Ya. أيأمركم بالكفر Kuf بعد jaga. إذ Jangan kuf. Jangan bunyikan qalqalah. أوكي. Ya'murukum bil kufri ba'da. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم Ya. لما آتيتكم من كتاب Min dengung. Min. Okey. لما آتيتكم من كتاب وحكمة Ya. ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن Musaddiqul lima. مصدق لما معكم لتؤمنن La tu'minun. Aduh. Lima ma'akum Akak kena ambil balik tu. Musaddiqul lima. Okay. Musaddiqul lima ma'akum litu'minun. Lam balik atas Kak Su. La tu. Apa benda lah tak masuk jawapan aku. Musaddiqul lima ma'akum latu'minun La tu'minun nabihi. لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من وله panjang. وله أسلم من jangan bunyikan as. وله أسلم من. وله أسلم من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Su. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Hajar Fatimah. Assalamualaikum. Nampak gelap lah. Salam Ustaz sebab menghadap tingkap. Oh. Kita nak adjust ni nak bagi terang sikit. Dia kena kita pandang tingkap. Itulah dia. Sebab kat dalam ada orang tak nak pusing ke ni. Ni okey pula dia. Sebab dia punya ni kot. Tingkap ni buka tertutup ni.
Kat mana tu? Sekejap saya pusingkan dia punya blind. Ni blind. Tu okey ke? Kena cahaya datang kat saya ke? Okey tak? Boleh. Better ke? Boleh? Tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa dengar lah, suara putus-putus. Ya ke? Line tak apa elok kot. Lain tak berapa okey. Line tak apa stable. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu Minal litahsabuhu kitab. Kena bunyikan qol-qolah kalau kita waqaf. Minal kitab. litahsabuhu minal kitab. Ya. Boleh ambil wama ke? Ambil dari Litahsabu. litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم Bukan la. Banyak tu. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا Dua harakat. إصري Ya. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله Alamak, العظيم. tak sempat nak selit. Yang hujung sekali tu aja. Wal ardi taw'an wa kaur. Yang ra tu terlepas dari ra tafkhim. Oh. Hmm. والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Okey, صدق الله sadaqallahul azim. العظيم. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Kak Riza. Riza kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبون لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Syaza. Terima kasih Kak Riza. Ada Okey, seorang lagi kan? Bunda Tak Ruby. Jarubaya. Tak Bunda Rubiah. Jarubiah, salah sebut pula. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا Fariqai, jangan kai, qoi tebal. Ya. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم Ya. Ah, Ambil yalwuna. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب Ya. تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب Okey, boleh. والحكم والنبوة Dengung sikit. ثم Wal hukma wan. Dengung. والحكم والنبوة No. ثم Wal. Ulang lagi sekali. Wal hukma wan nubuwah. No. والنبوة Ya. والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما Walakin kunu rabba ra. من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا Ya. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم boleh kat lama Ustazah? Boleh. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به Lagi sekali. ولتنصرونه Baris lam tu la tu'minun. Dia bukan li tu la tu. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه Wala tansurun. Hello?
Oh, lain bunda. Kan lain kan? Kejap. Tak dengar tu bunda. Halo. Putus-putus. Alamak. Hello. Hello. Tadi stick tak banyak. Tu. Dengar tak Ustazah? Dengar. 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 Kena ambil latuk minun. Latu'minun nabihi walatansuruna. Wala tansurun. Oh, tadi dia. Latu'minun nabihi walatansuruna. Ya. Qala Ada dua. Qala aqrar. أقرر قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري Ya. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله Afaghayra tebal. أفغير دين Tebal sahaja tapi tak panjang. Afaghayra dinillah. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. Okey, kejap. Bunda ambil balik walahu tu tak cukup panjang dengung tu. Walahu. وله أسلم من في السماوات والأرض Ya. من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Tu dia. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Ustazah. Sama. Lama tak mengaji. Terima kasih lah tu. Okey, kita tak ada lagi kot Kak Riza yang masuk. Saya terus, saya record je terus ke surat 61. Ya. Okey, kejap Mana tadi? (61). Panjang-panjang ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Macam slow. Ke saya slow ah? Tak dengar sangat. Tak dengar Izzah. Ya, Ustazah tak dengar.
Tak dengar. Mula-mula okey. Mula-mula kuat. Lepas tu terus sayup tak dengar. Tes. Dengar tak? Langsung. Sayup Jauh, macam jauh. macam jauh. Jauh. Apa pasal? Apa pula? Saya keluar dulu ke jangan keluar dulu lah. Sekejap lagi saya masuk balik. Hilang dah. Quran saya tadi. Okey, saya ulang balik lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب Slow balik. Sayur-sayur kan? Tak dengar, tak dengar dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن
الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Masih slow lagi Sekarang Okey, clear. kuat dah. Tadi in between tu, tengah-tengah tadi slow. Turun naik. Sekarang clear. Sekarang clear. Aduh, dia kacau pula kan. Tengah-tengah nak ngaji tu dia kacau. Okey, kita berhenti dekat ayat 91 tadi. Okey, kita masuk tajwid. Muka surat 72 Tajuk apa? Itu last muka 122, pelajaran 22. Ustazah kena share. Kak Su tak bawa buku. Sebentar, boleh. Okey. Tu ada di mana ni? 72. Kak Su dekat Gelanggang. Kak Su dekat UM. Nak sambung belajar tak dapat. Jaga badminton je lah. Tu dia, Rio. Rio. Gising. Pusing sikit kamera tengok. Nak tengok dia orang main. Cik. Taklah saja je nak Kak Su. Sekejap Sebentar. Ya Allah, banyak no kat sini. Tu dia. Antara universiti. Kak Su sebagai apa? Kak Su? Kak Su announcer. Apa? Para artis. Tengok saya punya buku yang sekejap. Mana pula? Mana dia punya? Time kita nak cari time tu dia tak jumpa.
Isi kandungan tak ada. Ya Allah. Mana buku sekarang ni? Apa tajuk dia? Hukum lam ta'arif ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajaran ke-22 hukum lam ta'arif, iaitu membincangkan berkenaan dengan lam yang mati sebenarnya, lam yang mati. Ini secara ringkasnya sahajalah. Sebenarnya lam yang mati ni dia ada banyak pecahan lagi. Dalam ni dia tak letak, tak tulis. Pecahannya dia ada 5 bahagian. Banyak kan. Lam mati tu pecahan dia ada 5 bahagian. Ni cerita sahajalah. Dia ada lam ta'arif. Lam ta'arif ni dia letak pada kata nama khas. Lam ta'arif ni nanti kan. Kan dia pecahkan kepada 2, alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah kan. Yang itu je lah yang diringkaskan. Secara umumnya dia yang 5 tu dia lam ta'arif, lepas tu dia ada lam fi'il. Lam tu terletak pada kalimah fi'il. Lam huruf tu terletak lam yang mati tu pada huruf. Lepas tu lam isim tu maksudnya lam yang mati letak pada kalimah isim. Dan yang kelima disebut lam amar. Lam yang mati tu terletak pada fi'il amar ataupun perbuatan perintah atau menyuruh. Jadi banyak. Kan dalam Quran banyak lam yang mati. Jadi pecahannya ada 5. Macam nun mati pecahannya ada 5. Mim mati pecahannya ada 3. Kalau lam mati ni dia pecah pada 5. Tapi tu kemudian lah yang ni dia ambil 2 sahaja iaitu alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Okey. Jadi lam yang ni dikategorikan sebagai lam ta'arif ataupun disebut lam ta'arif tu apa? Kata nama khas. Tapi kat sini dia tulis apa je? Dia kata nama khas yang terdapat pada kata nama. Ni dia tulis lam ta'arif iaitu lam sakinah atau lam mati yang masuk pada perkataan kata nama am dan menjadikannya kata nama khas. Maknanya nanti kalau kita tengok pada contoh ni kan al-kitabu, bila ada alif lam kat depan, dia tidak akan sekali-kali dan tidak akan pernah jadi ul, il, tak ada. Dia alif lam ni dia memang akan baris fathah saja. Baris fathah saja. Okey, dia sebenarnya merupakan tambahan alif lam ni kepada binaan asal perkataan. Maknanya kitabun, buku. Dia tambah al-kitabu tu menunjukkan kata nama khas. Okey. Okey. Kemudian yang kedua, lam ta'arif kebiasaannya didahului oleh hamzah wasal. Ni seperti mana yang dia letak dalam contoh ni lah, al-kitabu tu alif tu atas dia ada hamzah wasal, ada kepala sad. Seperti ya. Maknanya kalau maksud kitab tu maknanya dia refer Al-Quran lah ya? Yalah kalau dalam Maksudnya kan Al-Kitab biasa kan? boleh juga kalau kita nak sebut buku, tengok pada kegunaan ayat. Kitabun tu buku. Kalau ikutkan contoh. Kan kalau ikutkan contoh tu kitab tu adalah buku sebenarnya. Contoh macam kursiyun, kerusi. Boleh juga kita letak dia alif lam tapi tidak ada tanda tanwin kat hujung. Bila dia dah letak alif lam dia jadi al-kursiyu. Al-kitabu. Boleh tak nak buat kitabun? Boleh tapi buang alif lam. Macam tu. Alah, pendek kata belajar bahagian alif lam ni dia masuk bahasa Arab sikit. Sikit. Kalau ada belajar bahasa Arab tu dia akan terangkanlah tu nanti kata nama am, kata nama khas apa semua kan. Okey. Sekejap Kemudian lam ta'arif kebiasaannya didahului hamzah wasal seperti contoh di atas tadi, kecuali kecuali jika dimasuki lam jar iaitu lam yang berbaris bawah. Okey, contoh dibagi kat bawah ni. Kalau dikata dia bagi lam tu ada baris bawah ataupun lam takkid. Takkid ni maksudnya penguat pada ayat. Kalau kita belajar bahasa Arab, takkid tu penguat. Iaitu lam yang berbaris fathah sebelumnya. Ni lalinnas ni kan. Jadi kat sini dia tidak dibaca dengan baris atas. Dia terus baca dengan li ni kat baris bawah ni. Ini lam jar. Dia kalimahnya annas. Tapi disebabkan sebelum kalimah annas
Dia ada lam berbaris bawah. Lam berbaris bawah itu dikenali sebagai huruf jar. Jadi dia tidak boleh dibaca dengan li'annas. Dia terus sambung linnas. Yang mana dia ada letak kat sini tanda. Cuba tengok ni tanda dia kan. Ni nampak. Ini asal perkataan dia. Kan lam. Lam ni lam alif kan. Lam dulu. Lam baris bawah. Lepas tu ada alif. Atas tu kepala sad kat sini. Jadi asalnya tu li dengan annas. Tapi disebabkan dia nak menyambung, hamzah wasal tidak boleh dibunyikan apabila dia telah berada di tengah kalimah. Maka disambung dengan lam berbaris bawah tadi. Terus sebut linnas. Dia jadi lin. Jangan li'annas. Kemudian kalau lam ta'kid ni menunjukkan lam ataupun dia kata mentakkidkan, menguatkan sesuatu ayat, lam tu dia berbaris atas. Tu namanya kalau dalam Quran kita jumpa lam baris bawah tu lam jar, huruf jar. Kalau lam berbaris atas tu namanya lam ta'kid. Jadi kalau lam ta'kid ni masuk sebelum kalimah yang ada hamzah wasal pun begitu juga. Dia tidak boleh dibaca dengan baris atas pada hamzah wasal. Dia tak boleh baca la allazi. Dia terus sambung dengan la tu, terus masuk lazi. Lallazi. Begitu. Itu kalau fungsinya telah bertukar kepada bahagian tengah. Tapi kalau dia masih lagi dekat bahagian hadapan, dia tetap dibaca a dan dia tidak boleh dibaca i, tidak boleh dibaca u. Okey? Boleh? Boleh ke? Pelan-pelan Kayu. Pendek kata lah. Pendek kata kan kalau dalam Quran kan kita jumpa selalu perkataan yang ada dimulai hamzah wasal, lepas tu kita pening. Kita nak mula i ke u ke. Itu sekiranya hamzah wasal. Tapi kalau hamzah wasal yang ada alif lam, jangan pening. Hamzah wasal yang perkataan yang dimula dengan hamzah wasal tapi dia bersangkut dengan lam mati. Contoh al-kitabu, al-kursiyu, al-alamu, al-ilmu. Apa-apalah yang ada alif lam tidak pernah dan tidak akan jadi il, tidak akan jadi ul. Tak ada. Kecuali hamzah wasal yang tidak ada lam mati. Tu dia tengok pada, kalau fi'il tengok pada huruf ketiga dan sebagainya. Itu lainlah kan cerita tu kan. Okey. Kita tengok seterusnya nombor 3. Dalam Al-Quran ada 3 keadaan lam ta'arif dibuang pada penulisan. Dibuang pada penulisan maknanya lam tu dah tak ada satu. Dia buang. Tapi bunyinya, dia kata, tetapi masih beramal dari segi hukumnya. Maksudnya dia tetap dibunyikan sama seperti mana yang kita tahulah. Kita tengok nombor 1. Setiap lam ta'arif yang masuk pada kalimah laila. Laila. Setiap lam yang masuk pada kalimah laila. Ni kan, masuk laila apa malam kan. Contoh macam ni kan, al-lailu. Sebenarnya dia kena alif lam, lepas tu lam ya lam kan. Betul tak? Tapi dia dibuang. Dibuang dalam penulisan sahaja. Tapi dia tetap dibaca dengan al-lailu. Sebab dia ada sabdu kat situ. Tu yang pertama. Kemudian nombor 2. Setiap lam ta'arif ataupun alif lam yang terdapat pada lafaz Allah. Kan kalimah Allah tu dimulai oleh hamzah wasal kan. Alif ada kepala sad. Jika dimasuki oleh lam jar sebelumnya. Lam jar apa? Lam berbaris bawah. Maka dia tidak lagi dibaca dengan li Allah. Dia baca terus dengan lillahi. Maknanya kat situ lam jar sahaja. Hamzah wasal tadi dia dah dibuang. Kan? Dia tak letak tanda kat situ hamzah wasal. Okey? Dia terus lam baris bawah terus dengan lam yang bersabdu kat tengah-tengah. Terusnya yang ketiga, setiap lam ta'arif yang terdapat pada isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata nama penyambung, penghubung. Allazi itu maksudnya yang. Yang apa? Kan? Itu isim mausul namanya. Kata nama penyambung. Jadi kalau kita baca kat sini, allazi, sememangnya kita akan baca walaupun kita nampak satu je lam. Dia ada sabdu kat situ kan. Dia tetap juga dibaca allazi sebab dia bertanda sabdu. 3 ni lah al-lailu lillahi allazi. Ni special lah ni. Maknanya kat situ dia punya hukum bahagian ni, 3 bahagian ni wajib diidghamkan jika datang selepasnya lam. Idgham tu maksudnya apa? Dimasukkan, ditekankan pada huruf sabdu tu.
Allazi, ada lagi allati, allazani. Dia adalah beberapa lagi allai. Mana-manalah yang ada lam yang mati. Okey. Kemudian maka adalah kat sini nombor 4 ni muka surat 73. Jadi bagi alif lam, bagi huruf alif lam yang mana kalimah, apa-apa kalimah yang boleh terbina tanpa lam tu, maknanya kedudukannya sebelum huruf hijaiyah ni dia ada 2. Maknanya dia boleh baca dengan keadaan izhar, izhar tu jelas, dan dia boleh dibaca dengan keadaan idgham. Izhar jelas, idgham tu maksudnya masuk. Barulah kita pergi dekat bahagian ni yang keempat. Apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka wajib diizharkan dan dinamakan izhar qamari. Inilah maksudnya tadi. Okey. Jadi kat sini keadaannya izhar. Alif lam yang ni dinamakan alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Dia terdiri daripada 14 huruf yang mana dia terhimpun dan terkumpul daripada kalimah di bawah ni. Ini kalimah yang telah diguna pakai dan telah terhimpun dalam rangkai kata daripada Syekh Al-Jamzuri. Nama dia. Boleh tulis kat situ. Ini rangkai kata daripada Syekh Al-Jamzuri. Apa tujuan dia? Kerana untuk memudahkan kita mengingat. 14 huruf tu banyak. Lepas tu hurufnya tidak tersusun pula, kan? Jadi agak sukar untuk kita sebut satu-satu. Kan? Jadi bacaannya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau kita kira satu-satu cukup tak 14? Cukup. Abghi boleh, ibghi boleh. Dia letak hamzah kat bawah kan? Jadi ibghi lah. Jadi jika salah satu daripada huruf-huruf yang 14 ni dia terletak selepas alif lam, wajib dibaca dengan izhar. Wajib dijelaskanlah maksudnya. Lam tu jelas, huruf yang selepas lam tu pun jelas. Maka dinamakannya adalah izhar qamari. Huruf lam yang terdapat pada kalimah-kalimah tersebut, nanti kita boleh sebut dia sebagai lam qamari. Ia bertanda mati dekat atas. Lam tu nama dia apa? Lam mati tu lam qamari. Tu. Nombor 6 ni dia ada bagi. Dia ada perumpamaan. Ada tak saya cerita dekat kelas ni? Perumpamaan tu tak ada. Dia namakan sebegitu sebab apa? Dia mengikut pada kaedah perumpamaan. Dia kata di mana huruf lam yang mati ni diumpamakan sebagai bintang. Diumpamakan sebagai bintang dan huruf yang 14 sebagai bulan yang jelas kelihatan. Kan bulan kan jelas nampak kan? Dan tidak tersembunyi. Maknanya jelas kena bunyikan al. Okey. Kemudian jadi dia tidak tersembunyi bersama dengan bintang tadi. Maknanya satu-satu. Masing-masing kena bunyikan dengan jelas. Lam tu jelas. Huruf selepas lam tu pun jelas. Okey. Kemudian lam ni dibaca jelas sebab apa? Sebab makhraj huruf lam tu jauh daripada makhraj huruf-huruf selepas dia. Itu sebabnya dia tidak boleh dimasukkan. Itu keadaan bacaan alif lam qamariyah atau disebut izhar qamari tadi. Boleh? Jadi adalah beberapa syarat yang kita kena jaga dan perlu kita tahu bila menyebut huruf-huruf alif lam qamariyah. Salah satunya lam jangan dilantunkan. Contoh al-babu, al-baba, al-hayyu, al-aziz. Dia jadi lantun tu sebab kita meringan-ringankan sebutan. Maknanya kita tidak terlalu memberatkan. Pastikan al-baba, al-hayyu. Maknanya perlu berhati-hatilah sebelum kita nak pindah pada huruf sebelah dia. Kemudian kalau kita nak menjaga supaya dia tidak melantun, jangan sampai dia punya bunyi lam mati tu seolah-olah terhenti seperti mana saktah. Tu pun tak boleh. Kita ni nak menjaga ni, baru ingat ustaz ataupun ustazah pesan jangan lantun. Kita pun bacalah berhati-hati benar sampai terputus. Contoh al-jabbar. Tak putus dah, tak putus dah tak lantun dah, tapi masalah lain pula timbul. Tu pun tak boleh sebab dia macam seolah-olah jadi saktah. Tak boleh.
Al-Jabbar. Berhati-hati, pelan-pelan dululah. Cuma jangan sampai dia terputus. Okey, ni perlu latihan lah. Latihan macam ni kita akan buat saban minggu dalam bacaan talaki kita lah, untuk kita perbaiki kan. Okey, jadi huruf-hurufnya tadi berdasarkan pada rangkai kata abri atau ibri hajjaka wa khaf aqimah. Kalau kita boleh hafal 4 perkataan tu, maka kita hafal 14. Ibri 3, hajjaka 3, wa khaf 3, aqimah 5. Maka jadilah dia 4 boleh. Kan? Dapatlah kita hafal. Ringkaslah secara ringkas. Kan bagus kan dibuat macam tu, jadi mudah untuk kita ingat. Okey, jadi kalau kita tengok pada keseluruhan huruf yang 14 ni, apa yang kita perlu perhatikan, alif pada awal kalimah semuanya berbentuk hamzah wasal, iaitu kepala sad atas alif. Kemudian adanya lam yang mati, menunjukkan kita kena sebut dengan jelas. Lam tu tadi dia umpamakan seperti apa? Bintang kan? Kemudian huruf selepas lam mati tu pun kena dijelaskan. Begitu. Sebab tadi dia sebut apa huruf selepas tu? Bulan, apa yang tadi sebut? Kan saya sebut tadi bulan kan? Sebab apa bulan? Sebab al-qamari. Qamar tu bulan maksud dia. Okey. Okey, baik. Seterusnya, boleh saya tinggalkan untuk alif lam qamariyah? Ada soalan? Tak ada. Okey, nombor 7. Apabila lam ta'arif ataupun alif lam tadi tu ataupun lam mati tadi bertemu pula dengan salah satu huruf syamsiyah. Tadi qamariyah. Qamariyah tu ambil daripada perkataan qamar, bulan. Qamarun, bulan lah tu. Kan? Ni syamsi. Syamsi tu apa? Matahari. Kan? Matahari. Nanti saya cerita pula kenapa dia matahari. Okey. Apabila lam ta'arif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka wajib diidghamkan. Tadi wajib izhar. Ini wajib diidghamkan. Apa maksud idgham? Wajib dimasukkan pada huruf selepas lam. Kita tengok pula siapa yang terlibat dengan huruf selepas lam ni. Dan dinamakan idgham syamsi. Disebabkan nama dia masuk. Tadi tu dia kena masuk pada huruf tu. Sebab tu dinamakan idgham. Idgham tu masuk kan? Okey, idgham syamsi. Okey, jadi alif lam kat sini kita namakan dia sebagai alif lam syamsiyah, dan khusus untuk 14 huruf yang berbaki daripada huruf hijaiyah yang kita dah sebut pada alif lam qamariyah tadi. Okey. Yang ini juga dihimpunkan juga oleh pengarang kitab Tuhfatul apa saya tak ingat. Di permulaan perkataan tu dia ada bait-bait dia. Ni bawah ni Ni kalimah syair ni daripada kitab Tuhfah. Jadi dia ada, kalau kita perhatikan, saya garis sikit dia ada 14 juga. Tib dia ambil ta, summa ta, sil dia ambil sad, rahman ra, tafuzta, dhif dia ambil dad, za dia ambil zal, ni'am dia ambil nun, da' ambil dal, su'a ambil sin, dhannin ambil dha, zur dia ambil zai, lepas tu syarifan dia ambil shin, lil karam dia ambil lam. Cukup tak 14? Tapi agak sukar, agak susah sebabnya lagi panjang dia, sebab dia berbentuk kalimah syair. Jadi apa perlu kita buat? Tolak sahaja dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka selain daripada huruf tersebut diambil oleh hukum idgham syamsi tadi. Itu satu. Satu lagi, kalau kita nak mengingat, caranya mudah sahaja. Nanti pada huruf lam, lam tu tidak ada tanda mati. Sebaliknya selepas huruf lam itu adalah huruf-huruf yang bertanda sabdu. Jadi kira mudahlah untuk kita mengingat. Okey, boleh? Itulah huruf-hurufnya yang ada 14 ni. Okey. Jadi sekiranya salah satu daripada huruf yang 14 ni terletak selepas alif lam, maka wajib dibaca dengan idgham, iaitu masuk pada huruf tersebut. Dia dinamakan idgham syamsi, dan lam yang kat sini ni disebut sebagai, dinamakan sebagai lam syamsiyah. Yang mana dia tidak terdapat tanda mati di atas huruf lam, tetapi diletakkan tanda sabdu pada huruf selepas lam.
Tu syarat yang saya sebut tadi. Okey, kenapa dinamakan idgham syamsi? Sama juga kaedah dia macam alif lam qamariyah tadi kerana mengikut kaedah perumpamaan di mana disebut huruf lam itu diumpamakan sebagai bintang tadi dan huruf yang 14 sebagai matahari. Tadi yang 14 tadi tu sebagai bulan, yang ni 14 ni sebagai matahari. Jadi sudah pasti disebut tidak kelihatan bintang bersama dengan matahari. Bintang mesti dengan bulan. Dia jelas kedua-duanya. Nampak bintang ada, bulan ada. Tapi kalau matahari ada bintang tak? Enggak ada. Jadi bila dikata tidak kelihatannya bintang bersama dengan matahari dan kedua-duanya tidak muncul pada masa yang sama, maka perlulah ditolak pada alif lam syamsiah sahaja. Itu yang dimasukkan sepenuhnya pada huruf yang 14 ni tadi. Maka hilanglah terus bintang tadi. Tidaklah bunyi lam tu. Lam mewakili bintang. Okey. Jadi dibaca dengan idgham sebab sama huruf lam dan hampir dengan huruf-huruf lain. Dan sebenarnya lam, alif lam syamsiah ni bila bertemu dengan 14 huruf ni dia hampir-hampir dengan huruf lam. Sebab tu dia punya syarat masuk terus pada huruf tersebut tanpa membunyikan lam. Begitu. Boleh? Jelas? Jelas itulah perumpamaan. Pandai orang Arab ni kan? Tokoh-tokoh ulama-ulama Quran ni nak bagi mudah faham. Matahari tidak bersama bintang. Tapi bulan yang bersama dengan bintang. Macam tu. Jadi matahari tu lebih kuat lah. Maknanya tidak bersinar bersama dengan bintang. Bulan dengan bintang maka diambillah oleh Qamariyah tadi. Okey, ada soalan untuk bahagian alif lam syamsiah? Tak ada jelas. Okey, kita tengok sekejap contoh idgham syamsi nombor 9. Inilah dia. Kalau kita perhatikan ada tak lam yang ada tanda mati? Tak ada. Tak ada. Kemudian selepas lam huruf yang terlibat pada 14 tadi semuanya ada tanda sabdu. Itu lebih menguatkan, meyakinkan kita supaya sebut dengan huruf tersebut sahaja tanpa membunyikan langsung huruf lam. Dia tolak terus. As-samad, at-talib. Ni semua terlibat dengan huruf syamsi. Cuma ni dia kata perhatian kat bawah ni. Idgham syamsi berlaku juga pada huruf nun. Hendaklah disertakan dengan gunnah dengan kadar 2 harakat. Kenapa dengan gunnah kadar 2 harakat ni? Sebab nun ni memang tak boleh lari daripada sifat gunnah. Memang ada sifat tu dalam diri nun. Jadi mana contoh dia yang paling mudah pada surah An-Nas. Dia bagi ni. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu alif lam syamsiah. Sebab dia tak bunyi lam, dia bunyi nun. Tapi jangan langgar, dengungnya cukup. Adakah kita mencukupkan kadarnya? Kita buat dalam solat ni selalu. Nak laju kan? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Hilang dengung. Ni kena ambil perhatian Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Paling banyak alif lam syamsiah dalam surah An-Nas. Rapat-rapat kan? Jadi melatih kita yang kadang-kadang tak biasa sangat bawa dengung ni. Dengung aja tak cukup. Baik ikhfa ke, baik idgham ke, baik apa lagi yang perlu dengung. Wajibul gunnah ke mesti tak cukup. Pastikan. Okey. Ni ada latihan. Nanti boleh jawab ni. Jawab sendiri pun tak apa untuk ujian, untuk menguji kita lah sejauh mana pemahaman kita. Bilakah terjadinya izhar qamari? Bila terjadinya izhar qamari? Agak-agak lah nak jawab macam mana kalau tak tengok buku. Apabila alif lam bertemu dengan huruf izhar qamari yang 14. Dah dapatlah jawapan. Senang je. Berapa huruf qamariyah? Dah nyatakan 14. Abri hajjaka wa khaf aqimah. Dah 4 boleh. Dapat 100% ni. Lepas tu bila terjadinya idgham syamsi? Ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah. Berapa huruf syamsiah nyata huruf tersebut? 14 tadilah. Soalan dia soalan yang mudah sangat. Kalau saya tambah lagi satu lah.
apakah tanda yang ada dan kita boleh kenal pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Macam bawah sikit. Tanda pada alif lam qamariyah adalah lam itu mati. Tanda pada alif lam syamsiyah ataupun idgham syamsi itu tidak letak tanda mati, sebaliknya dia meletakkan tanda sabdu pada huruf selepas lam. Saya banyak sebenarnya bank soalan, boleh nak bagi. Nanti kalau dah ready bagilah tahu bila-bila nak buat. Kita benda kita buat online je. Boleh jelas Saya nak tanya. Ha-ha. Saya nak tanya satu Ustazah. Yang Boleh. tadi lam takkid tu sama ke dengan orang cakap lam taukid, lam taukid? Lam taukid tu lain Ustazah. Kalau Ni taukid lam tu, takkid. kalau taukid tu maksudnya apa? Lam taukid. Hmm. Lam taukid. Mari atas juga lam taukid tu. Lam taukid. Kalau dalam bahasa Arab kalau belajar bahasa Arab taukid Lam taukid lain. lain ni. Kejap, saya takut saya salah tau. Kegunaan dia tu, kejap. Lam takkid. Selalu kita dengar lam taukid. Ada, lam taukid ada. Kalau ikutkan, saya tengok kat buku saya ni. Takkid maknawi. Taukid mu'jam. Boleh juga disebut takkid. Takkid ni maknanya makna yang macam mana saya nak cakap Dalam satu ayat dia menjadikan satu perkataan tu jadi satu kekuatan pada ayat tu. Lam tu, ada la tu. Nanti kalau ada contoh, dia elok ada contoh ni. Sekejap, apa dia bagi tu? Lalinnas Lannas ke lalinnas? Ustazah, Ya. kalau yang Kak Su faham ni, lam taukid ni dia macam kalau bahasa Arab lah, dia macam kekuatan. Kalau macam contoh, betul-betul aku nak datang. Itu menguatkan. Menguatkan. Menguatkan ayat tu, menunjukkan dia selain daripada menguatkan, apa nak cakap mengiyakan. Tu. Lebih kurang sama lah maksud dia tu. Benda. Ilah ada. Lupa lah. Betul. Mengiyakan pun boleh jugalah. Penegasan Penegasan, betul. Penegasan tu lagi cantik lah dia punya maksud. Penegasan baunya. Betul. Penegasan. Okey, selain daripada tu, ada lagi? Kalau macam lalazini, allazini maksudnya yang. Kalau lalazini, kalau kita jumpa perkataan ni macam yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, dia nak cakap macam tu. Penegasan lah, betul. Okey, selain daripada tu, ada? Nanti kita akan masuk tajuk seterusnya. Tajuk apa lepas ni Hari ni berapa orang yang tak masuk Kak Su? Ni Kak Su pula, Kak Riza. Ramai tak dapat masuk kan? 5 orang aja student. Orang je. Dan 5 tak masuk lah. Macam Kak Gaya dengan Suryati dah bagi tahu kan. Tak sihat. Tak sihat dan unsur yang lain tu. Siapa lagi kita punya kelas? Saya pernah lupa, tak senonoh betul. Laila, Siti Zaliha. Bonda Siti Zaliha apa cerita? Oh, Kak Som. Kak Som tak? Tak suka. Islia Rusli. Islia. Laila Wati. Siti Zaliha. Datuk dah tak. Gimana lagi? So, kita punya kelas, sekejap, saya nak tanya juga. Kita tutup dulu kelas ni. Saya ada benda nak tanya Kak Riza ni. Okay. Sadaqallahul azim. Sekejap, kita baca doa dulu. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم
Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Kita stop dulu recording.